Okey, inilah rancangan yang akan saya buat kepada anda. Assalamualaikum terlebih dahulu kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan saya sehinggalah episod yang kelima dalam rancangan Awak Okey, iaitu anjuran Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga. Baik, kita telah kongsikan, kita telah membincangkan banyak isu, banyak topik, tetapi episod yang kelima ni mungkin agak berat tetapi ia perlu dibincangkan, iaitu mengenai isu bunuh diri dan kemurungan. Sesuatu yang tak sabar saya percaya semua penonton ingin tahu apa yang akan kita kupas, apa yang akan kita kongsikan. Tak buang masa, jom kita bersama dengan dua panel kita. Hai, saya masih lagi setia menemani anda dan saya percaya anda juga setia menemani saya untuk episod yang kelima ini. Sebelum kita nak fokus tajuk untuk kita bincangkan hari ini, saya nak perkenalkan dua panel kita hari ini. Ini saya rasa macam ustaz-ustaz sikit sebab saya berada sebelah individu yang sangat hebat. Dan untuk kalau kita bercakap mengenai kesihatan mental ni, ini antara dua individu yang terus berjuang. Saya perkenalkan yang berdekatan dengan saya terlebih dahulu, iaitu Ustaz Muhammad Noor Derus, merupakan Timbalan Presiden MIASA. Tapi sebelah sana tu memang dia bersebelahan lah, sentiasa berjuang bersama, iaitu Presiden MIASA, tak lain tak bukan Puan Anita. Selamat datang kembali untuk keduanya. Terima kasih. Ustaz, pertama kali episod bersama saya. kita. Tapi Ustaz sentiasa Saya macam dah ada sebenarnya. Sentiasa ada. Baik, untuk tajuk hari ini agak berat pada saya kalau kita nak katakan, tapi kita perlu bincangkan. Betul. Iaitu berkait dengan isu bunuh diri dan kemurungan. Jadi Ustaz, untuk mukadimah kita ni, saya mulakan dengan Puan Anita, boleh? Boleh, silakan. Ladies first. Ladies first. Okey. Puan Anita. Boleh. Mungkin kalau kita sentiasa bercakap mengenai kesihatan mental ni. Jadi mungkin pandangan Puan, kalau kita melihat kenapa kita perlu bincangkan secara terbuka mengenai isu kesihatan mental, pesakit mental ini, adakah ia merupakan satu platform yang terbaik untuk kita sampaikan informasi dan juga ayat lain yang lebih tepat, education untuk masyarakat, Puan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Azlan. Terima kasih Ustaz, sama-sama kita pada hari ini. Okey, sudah tentu ia satu platform yang sangat bagus untuk kita memberikan ilmu, memberikan pendidikan. Kita pun dah lihat Azlan, seperti episod-episod sebelum ni kita dah perbincangkan kenapa kita perlu normalisasikan perbincangan ini supaya mereka yang ada isu kesihatan mental, belum lagi menjadi penyakit mental, kita dah boleh mencegah daripada penyakit mental berlaku. Dan mereka yang ada penyakit mental untuk terus mendapatkan bantuan, rawatan dan juga sokongan, kerana sokongan masyarakat sangat penting, sokongan keluarga sangat penting. Tanpa sistem sokongan, sudah tentu proses penyembuhan seseorang individu itu susah sebenarnya. Jadi ini kepentingan kita bercakap secara meluas. Dan seperti yang kita ketahui, bila tercetusnya pandemik COVID-19 ini adalah satu peluang yang sangat besar sebenarnya untuk bercakap tentang kepentingan kesihatan mental dan isu kesihatan mental ini secara meluas, memperbetulkan persepsi negatif masyarakat, mitos-mitos yang sangat banyak di luar sana, Azlan. Seperti episod kita dengan Cik Puan Salimah, apabila kita tengok successful story beliau sebenarnya, daripada tak boleh keluar rumah, daripada keadaan gelap gelita, kemudian berjaya dan dapat kembali kepada kehidupan yang normal, menjadi seorang yang produktif. Jadi itu yang kita nak cuba memberikan sinar harapan kepada mereka yang berjuang dengan penyakit mental, bahawa it's not a death sentence sebenarnya. Kita boleh kembali sembuh, insyaAllah. Yang mungkin sebelum ni kalau kita beranggapan bahawa kepada yang kita melihat mereka yang terkesan dengan penyakit mental ni mungkin putus harap, tapi sebenarnya boleh lagi sebenarnya. Betul. Baik, okey, berbalik kepada Ustaz. Kalau kita berbalik kepada topik utama, bunuh diri. Memang agak berat. Tapi itulah realiti yang berlaku sekarang, Ustaz. Kalau kita balik juga kepada agama kita, agama Islam, ialah ramai yang beranggapan juga bahawa kadang mereka yang terarah untuk membunuh diri, kurangnya mereka kepercayaan kepada Allah. Mungkin kurangnya ibadat mereka. Tapi sebenarnya Ustaz, mungkin perkara ini bukan mereka minta. Tapi kalau perkara saya percaya Ustaz sentiasa berdepan dengan situasi ini, kepada pesakit. Jadi kalau pada Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi kepada semua penonton, apa yang nasihat pertama, yang perkara yang Ustaz tenangkan mereka dalam keadaan ini, Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Azlan. Pertama kali kita bertemu. Sama. Baik, pertama sekali adalah saya akan perhatikan reaksi saya. Reaksi yang pertama tu penting. Katalah ada orang kata, Ustaz, saya rasa dah saya tak mau nak hidup lah. Kalau reaksi saya, Astaghfirullahalazim, itu ada kesan tu. Betul. Atau, alah jangan main-main lah. Itu pun ada kesan juga tu. Pada saya kedua-dua reaksi tersebut berbahaya.
Jadi apa reaksi yang paling tepat sekali ataupun body language sebenarnya. Kita kena mula dengan body language. Sebelum percakapan, body language kena betul. Kita kena hadirkan rasa simpati yang jujur. Kalau dengar saja kita nak cabut lari, alamak ni masalah besar ni, nak cabut ni. Kan ni nak kena layan berapa lama ni, kan? Habis. Dia akan terkeluar dalam awak punya bahasa badan. Kena hadirkan rasa simpati yang jujur. Orang ini sedang ada masalah besar yang kemungkinan anda boleh bantu. Kalau anda tak bantu, dia akan terjerumus ke dalam satu masalah yang kemungkinannya lebih besar. Betul. Kemudiannya saya akan, sudah tentu saya akan tanyalah dia, kan, sama ada rasa nak bunuh diri ini datang tiba-tiba tanpa sebab, ataupun ada tragedi trauma tertentu yang berlaku dalam hidup dia. Sebab kalau berlaku tanpa sebab, tiba-tiba saja ada kes-kes seperti itu. Hidupnya okey, normal semuanya. Tapi tiba-tiba keluar suara-suara dalam otak nak bunuh diri. Ambil pisau, lompat. Suara itu berulang-ulang. Ada dua kemungkinan di situ. Pertama sekali, kemungkinan ada gangguan di sana. Saya sebagai perawat Islam, kita melihat juga daripada perspektif itu, sihir ataupun jin. Ya. Nombor dua, ada physiological problem dalam otak itu sendiri. Itu kita serahkan kepada pakar psikiatris. Yang ketiga, ada kemungkinan bahawa dia ada trauma dan tragedi yang berlaku dalam hidup dia. Kemungkinan besar biasanya yang ketiga. Jadi macam mana kita nak bereaksi kalau masalah itu adalah kategori yang ketiga? Sudah tentu bahasa badan kena jaga. Yang kedua adalah kesediaan mendengar, dan dia mesti dapat signal tersebut. Dia mesti dapat signal bahawa dia kita rasa bersedia untuk mendengar. Okey. Kita mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata mari kita minum kopi. Kita ambil udara segar di luar. Saya akan berikan waktu saya untuk anda, jangan bimbang. I make myself free for you. Dan arahkan kepada dia, cakap, tunjukkan concern. Okay. Dan saya melihat cara begitu sebenarnya ada kesan yang besar untuk menurunkan almost immediately. Yes. Almost immediately sebenarnya. Okay. Itu sebenarnya sudah satu kejayaan jangka pendek. Sebab dah boleh halang dia sebenarnya. Dalam masa 5 minit tu, dah boleh halang dia untuk tidak melakukan perkara tersebut. Betul tak? Betul. Dan kemudiannya saya akan of course memberikan harapan lah. Kita mesti memberikan religious comforting. Sebab bila orang bercakap tentang rawatan Islam, rawatan keagamaan, ruqyah, bacakan Quran, keluarkan jin, itu sudah mengecilkan skop rawatan keagamaan. Pertama sekali kita kena memberikan harapan keagamaan. Saya suka berkongsi sebuah hadis Nabi SAW. Ini kisah seorang sahabat. Tapi saya nak buat disclaimer. Saya harap kita tidak salah faham hadis ini seolah-olah macam bunuh diri ni tak ada masalah. Saya harap tidak mengambil hadis itu begitu. Dia berkenaan dengan seorang sahabat Nabi bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia dengan teman dia berhijrah. Orang nak berhijrah ni memerlukan iman yang kuat, bukan orang biasa-biasa. Sudah ada iman ni. Nak berjuang untuk Allah dan Rasul ni. Untuk berjuang untuk agama ni. Tapi bila sampai ke Madinah, kawan dia ni jatuh sakit. Sebab ditimpa satu wabak. Dan sampai tak boleh tahan sangat, apa dia buat? Dia ambil pisau, dia kelar tangan dia. Ni sahabat Nabi. Ini orang yang hebat ni. Dia orang yang berhijrah ni. Bukan yang lepak-lepak kat rumah, tak ada tujuan hidup, tak ada. Orang yang nak berjuang untuk menyokong Nabi SAW. Dia tak boleh tahan, dia kelar. Selepas dia meninggal dunia, kawan dia tu, Amr bin Tufail tu, mimpi. Nampak dia dalam keadaan Masya Allah yang baik, cuma tangan dia berbalut. Maka dia pun tanya kepada kawan dia, apa yang Tuhan buat dengan kamu? Kawan dia yang bunuh diri itu kata, Allah telah ampunkan aku kecuali tangan aku ni. Allah kata, aku tidak akan memperbaiki apa yang kau sendiri telah rosakkan. Maka sahabat tu bila bangun jumpa Nabi, beritahu Nabi kisah itu. Apa Nabi jawab? Ya Allah, ampunkan dia dan ampunkan juga tangan dia. Masya-Allah. Alhamdulillah. Hebat. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah ni? Sahabat imannya kuat, berjuang fisabilillah. Tapi sampai satu tahap kemungkinan dia ada mental breakdown. Ada mental breakdown dan berlaku pembunuhan diri. Tetapi Allah tetap memaafkan dia.
Sekali lagi saya ulang, jangan ambil kisah ini sebagai lesen. Jangan pula. salah faham. Tapi ia sebagai satu harapan supaya kita tidak melihat agama ini hanya menghukum, menerakakan orang sahaja. Sehingga tidak melihat kepada aspek psikologi seseorang manusia itu. Allahuakbar. Ya. Dan jelah dia perkara yang paling mudah saya boleh katakan ialah kita jelah manusia, mungkin siapalah kita manusia untuk kita menghukum. Betul. Ya, saya rasa jelah kalau episod lalu juga Puan, kalau kita bercakap mengenai akta, saya rasa ini satu penceritaan perkongsian yang sangat tepat untuk kita menolak hukuman terhadap pesakit mental ni. Okey. Kalau kita bercakap bunuh diri ni memang satu situasi yang mungkin hampir ke penghujung untuk pesakit itu lakukan. Maksudnya tak nampak jalan dah Puan. Terlalu gelap. Tapi mungkin sebelum itu mungkin prosesnya mungkin mereka lalu dari kemurungan. Kemurungan yang berpanjangan. Bermula dari kita tak sedar tapi rupanya dia berlanjutan. Sehingga kita boleh bukan perkara itu tidak terfikir. Dia mungkin apa yang Puan boleh kongsikan kalau kita bercakap mengenai kemurungan ini untuk kita panduan dah. Sekiranya kita ada simptom itu untuk kita prevent lebih awal Puan. Macam ni Azlan, semua penyakit mental ada simptom-simptom yang jelas. Okey, yang kategori-kategori semuanya jelas. Jadi kalau untuk kemurungan, kalau kita panggil kemurungan yang salah satu yang besarlah adalah MDD ataupun Major Depressive Disorder. Jadi MDD ni ada 9 simptom. Kita hanya perlu ada 5 simptom selama 2 minggu. Simptom-simptom dia adalah contoh kita rasa murung ataupun sedih hampir sepanjang hari selama 2 minggu. Kita pola tidur kita contohnya lebih tidur, kurang tidur. Lebih makan ataupun kurang makan. Susah nak fokus, hilang minat terhadap perkara-perkara yang kita sebelum ni suka. Contohnya hobi-hobi kita. Kemudiannya kita rasa susah nak melakukan kerja-kerja tertentu. Kemudian kita rasa putus harap. Dan kemudiannya yang paling terakhir sekali adalah bila kita ada perasaan bersalah yang sangat tinggi yang tidak setimpal dengan sesuatu perkara. Contohnya dan kemudian kita memilih ataupun berfikir tentang nak mengakhiri kehidupan. Jadi kalau kita ada 5 simptom sahaja daripada yang saya sebutkan ni selama minimum 2 minggu, kemungkinan kita ada secara berterusan kemungkinan besar kita ada penyakit kemurungan. Jadi kita jangan salah faham sebab banyak macam tadi kita dah bincangkan pasal hari tu episod yang lepas di mana vocab kita tentang kesihatan mental ni kurang kecil. Jadi kita suka menggunakan perkataan ataupun terma-terma sebegini clinical terms secara longgar. Bila kita pakai depressed kan, tak dapat tiket bas balik, I'm depressed. Ataupun seseorang yang suka mengemas, kau ni OCD dan sebagainya. Kita tak tahu Azlan, penyakit OCD yang Ustaz, penyakit yang sangat rumit, dimiasal sendiri. Baru-baru ni pun saya mendapat satu panggilan mempunyai seorang anak yang ada OCD, di mana dia bukan sahaja ambil masa yang lama untuk mandi, mengambil wuduk, berada di tandas berjam-jam lamanya, tapi kerana sudah mempunyai seorang anak kecil, bayi tersebut pun ikut mandi bersama. Jadi bayangkan betapa kroniknya apabila seseorang itu tidak dapat menangani penyakit OCD ataupun gejala simptomnya dengan baik. Jadi jangan kita mudah menggunakan terma-terma sebegini secara longgar kerana dia menyumbang kepada stigma sebenarnya. Jadi orang yang betul-betul ada OCD, orang yang betul-betul ada penyakit kemurungan, ada penyakit anxiety. Anxiety ni memang stigma tinggi sebenarnya sebab kita semua orang yang normal pun ada anxiety. Jadi bila orang ada penyakit anxiety, kita rasa macam alah, aku ada anxiety okey je, kenapa kau teruk? Kita tak faham penyakit mental anxiety itu berbeza dengan emosi anxiety. Mungkin orang anxiety ada panik, ambil peperiksaan habis exam okey, hilang semua. Normal balik kan. Tapi orang yang anxiety 10 tahun lepas tu masih ada anxiety berterusan. Jadi ini kena jelas dan kena faham sebenarnya Azlan. Jadi begitulah penyakit mental dan juga penyakit kemurungan. Dan apabila kita bercakap tentang gejala bunuh diri tadi, tabu yang sangat besar, especially bukan saja dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam, tapi dalam agama yang lain juga. Jadi bila kita nak bercakap pasal bunuh diri je, semua orang takut, tak nak cakap, tabu. Kau tak, tadilah kurang iman, tak solat, kurang membaca Quran. Saya tahu ramai daripada peers kami di mana yang ada penyakit kemurungan solat lagi banyak daripada orang yang normal, membaca Quran, berzikir, kerana itu adalah salah satu komponen kepada proses penyembuhan untuk saya juga sendiri. Tapi itu sahaja tidak mencukupi. Betul, kerana kita ada trauma dalam kehidupan.
takkan kita makan ubat je, tetapi kita punya underlying issue tidak diaddress. Apa root cause, crux of the issue itu apa sebenarnya. Jadi dia pendekatan itu kena holistik. Jadi kita ada komponen seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni, biopsychosocial, spiritual. Jadi pendekatan itu kena menyeluruh dan dia kena berterusan. Penyakit mental ni dia punya cabaran tu besar sebab dia tak dapat dilihat dengan mata kasar, tidak dapat digapai dengan minda normal. Jadi sebab tu dia sesuatu yang perlu diberikan pendidikan, pendedahan ilmu kepada masyarakat secara menyeluruh supaya kita dapat sama-sama membantu dan mencegah. Kalau kita ada simptom 1-2, kita boleh mencegah sebelum penyakit mental itu berlaku. Dan ambil daripada saya, penyakit mental bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita boleh dibantu, dirawat dan boleh kembali hidup normal seperti orang lain, insyaAllah. Dan kita jangan hanya memandang pada zahir, Betul. tapi batinnya. Sangat-sangat yang sukar untuk kita faham. Okey, baik. Kita balik kepada Ustaz. Kalau kita petik, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Kalau kita petik dari firman ni, Ustaz, mungkin apa yang boleh kita kaitkan dengan tajuk terutamanya bunuh diri? Baik. Pertama sekali saya nak minta maaf. Tadi cerita saya tak habis tu tentang Amr bin Tufail tu. Kenapa Allah maafkan dia? Okey. Itu kita kena tahu. Itu penting tu. Macam mana saya boleh terlepas bahagian tu? Mohon maaf ya. Disebut dalam mimpi tersebut yang diiyakan oleh Rasulullah, kerana dia telah berjuang dan berhijrah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kita dalam hidup ni bercampur aduk. Kita buat baik, kita buat dosa. Kita buat baik, kita buat dosa. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukan diktator tau. Dia bukan tyrannical ruler. Sultan yang zalim. Dia tengok keseimbangan. Dia tengok dia ada buat jihad, dia pun ada buat baik juga. Kalau kebaikan dia melebihi, dia boleh cancel out semua keburukan yang dia buat. Betul tak? Betul. Sebutir zarah kebaikan yang kita buat, Allah ambil kira. Sebutir zarah keburukan yang kita buat pun Allah ambil kira. Betul tak? Tetapi mana yang besar, dia boleh makan yang kecil. Jadi kita dalam hidup ni, bila kita buat kesilapan, bila kita ada kecenderungan untuk melakukan maksiat, kita gantikan dengan kebaikan. Buat baik, buat baik, buat baik. Kalau jatuh lagi sekali, bangun, buat baik. Jatuh lagi sekali, bangun, buat baik. Itu kematangan dalam memahami agama. Penting sangat tau. Okey. Khususnya mereka-mereka yang suka dengan ceramah, nak menceramahkan orang yang ada masalah mental ni, kena ada kefahaman ini dulu. Okay, jangan kita jadi lebih Allah daripada Allah. Betul tak? Jangan kita ni jadi lebih diktatorial daripada Hitler. Kan? Allah jauhlah sekali. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbalik kepada ayat yang tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini saya suka soalan ni sebab dia seimbangkan. Okey, tadi kita kasih harapan. Kedua ni pencegahan. Ini hebatnya agama. Dia memberikan keseimbangan. Kita tak mau nak kata tak ada masalah, Allah ampunkan. Itu pun berbahaya. Kemungkinan besar dia akan melonggarkan lagi. Masalah ni akan jadi lebih banyak. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak mau haram neraka sampai orang putus harap. Kata, aku tak kisah. Apa nak jadi. Okey, kita nak kena berhikmah mencari jalan tengah. Okey, jadi seimbangkan hadis tadi dengan ayat ini. Saya ulang lagi sekali kepada para pendengar, seimbangkan hadis tadi yang saya kongsi dengan ayat ini. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Ayat ini umum. Dia boleh berkenaan dengan kewangan, boleh berkenaan dengan kekeluargaan, boleh berkenaan dengan kehidupan seharian. Dan sudah tentulah kebinasaan yang paling dahsyat sekali adalah apabila seseorang mengambil nyawanya sendiri dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia waras. Ya, sudah tentu itu adalah satu dosa jika dilakukan dalam keadaan sedar dan waras. Saya ulang lagi. Okey. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalath. Kan? 3 orang Allah tak kira dia sebagai bertanggungjawab atas perbuatan dia. Siapakah mereka? Orang yang an-naim hatta yastayqis, orang yang tidur sehingga dia bangun. Maksudnya kalau awak dalam tidur, awak sleepwalk pergi bunuh orang, awak tidak dikira berdosa. Okay. Kedua, anis saghir hatta yakbur, so, budak kecil sehinggalah dia balik. Okay, budak kecil buat tak ada masalah. Maksud dia tidak accountable lah. Okay. Dan nombor 3, Allahumma salli ala Muhammad. Anil majnun hatta yafiq. Ya, orang yang tidak waras sehinggalah sampai kewarasan. Maksudnya bila dia waras baru bertanggungjawab. Kalau bila dia buat tu tidak ada kewarasan,
maka dia tidak bertanggungjawab pada waktu itu. Sebab tu bila berlaku kes bunuh diri, orang-orang yang duk menghukum ni, kita tanya dia, kamu ada ke kat situ? Kamu tahu ke keadaan hati dia, keadaan minda dia, sama ada dia waras, dia sedar ataupun tidak. Kebanyakan kes bunuh diri berlaku orang dia seorang diri, dia bersendirian. Tak ada orang tahu. Jadi kita nak kata, oh ni mati su'ul khatimah lah, mati dalam keadaan tidak baik lah, melakukan dosa, serahkanlah itu kepada Allah. Serahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat tersebut mengingatkan kita supaya jangan kita mencampakkan diri kita dalam bahaya. Mencampakkan dalam bahaya ni sikit saya Boleh, sikit adalah luas. Tapi yang saya nak sentuh dekat sini adalah ini secara umum bukan mereka yang ada penyakit mental sahaja. Kadang-kadang dia ada juga berkaitan dengan sikap dan akhlak kita yang juga boleh mengundang mara bahaya dalam hidup kita. Betul tak? Cara kita bercakap, cara kita bermuamalah. Kadang-kadang itu mengundang reaksi yang tidak baik daripada orang yang kadang-kadang mengundang balik reaksi negatif daripada kita. So dia jadi vicious cycle di situ. Sebab itu Islam memberi penekanan khas kepada akhlak. Jaga apa kita cakap, jaga apa kita buat pada orang. Betul tak? Sebab itu boleh mengundang. Dan kalau undangan itu terlalu banyak, maka tekanan itu akan jadi besar dan terlalu banyak. Dan takut-takut bila kita tak mampu nak handle, berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Mungkin saya nak tambah sikit tadi Ustaz. Satu perkara mungkin ramai tidak tahu adalah mereka yang ada penyakit mental biasanya Azlan akan rasa mereka adalah pendosa sebenarnya. Jadi bayangkan kita dah rasa kita pendosa, kemudian datang pula kata-kata neraka, kurang iman, solat dan sebagainya. Macam mana Azlan? Agama macam Ustaz cakap, dia seharusnya memberikan panduan dan harapan kepada mereka yang tengah berjuang ni dengan penyakit mental, dah rasa pendosa, dah tahu dah diri tak berguna dan sebagainya, kita tambah pula Dihukum lagi Azlan. Jadi ini saya sendiri pun belajar daripada perjalanan ataupun proses penyembuhan saya sendiri. Hikmah sebenarnya sangat besar dengan ujian ini, tetapi Allah itu Maha Pengampun, rahmat Allah itu luas besar. Dan saya pelajari disebabkan saya ada penyakit mental ni sebenarnya. Kalau banyak saya, hikmahnya banyak hikmah ni Azlan sebenarnya. Yalah, kalau sedar tak sedar, saya pun bersama dengan beberapa episod tambah-tambah hari ni pula dengan Ustaz dan jumpa, ada banyak hikmah yang saya dapat dan banyak manfaat sebenarnya. Dan saya percaya juga penonton juga akan dapat perkara-perkara yang baik untuk menjadikan teladan kita sebagai terutamanya kita masyarakat yang normal ini. Betul. Baik, kita macam biasalah banyak lagi sebenarnya kita nak kupas dan masa sangat mencebur kita, tapi tak apa, kita tenang-tenang tarik nafas, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Johari bin Mat Salim ingin memperkenalkan kepada anda tentang Pekama International. Pekama merupakan singkatan kepada Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa atau dikenali sebagai Pekama International yang menghimpunkan ahli yang berlatar belakangkan kaunseling dan psikologi. Kita ada lebih kurang 6,000 ahli di seluruh negara yang mana ada pelbagai keahlian daripada ahli pelajar, ahli sumber hidup maupun ahli biasa dan juga ahli persekutu. Pekama menawarkan pelbagai program untuk masyarakat. Antaranya program Psycho Education yang mana dalam tempoh PKP ini kita menjalankan program secara online menerusi FB Pekama. Setiap minggu akan ada program-program pendidikan berunsurkan kesejahteraan mental, emosi, keluarga, keuangan dan sebagainya untuk memberi kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat bagaimana menghadapi keadaan dalam COVID-19 ini. Dalam masa yang sama juga, Pekama menawarkan program CPD untuk kaunselor. Seperti yang maklum, kaunselor kita perlu melengkapkan jadual hours bagi mereka meneruskan lesen profesional. Jadi, Pekama menyediakan pelbagai program CPD untuk pembangunan profesionalisme kaunselor. Pekama juga sebenarnya bekerjasama dengan pelbagai agensi dalam menerbitkan buku, jurnal, prosiding bagi memastikan bahan-bahan ilmiah berkaitan dengan psikologi dan kaunseling ada di pasaran untuk pembangunan insan. Pekama juga bekerjasama dengan pelbagai NGO. Kini ada kurang lebih 20 persatuan yang bernaung di bawah Pekama dengan nama Gabungan Persatuan Kaunseling Malaysia. Menerusi GPKM ini, Pekama akan menyelaras program-program pembangunan komuniti dan program pembangunan kaunseling untuk kesejahteraan masyarakat. Pekama juga mempunyai pertubuhan di bawahnya yang bernama YCS, Young Counselling Scholar. YCS ini merupakan ahli daripada pelajar universiti. Kita ada pelajar daripada IPT,
IPTA, juga daripada IPG, termasuk juga universiti swasta. Yang mana menerusi YCS ini, kita bergabung tenaga bersama dengan kaunselor atau bakal kaunselor muda ini, menggerakkan komuniti, memberi kesedaran komuniti, bagaimana berdaya tahan, resilience dalam menghadapi pandemik yang mencabar ini, tuan-tuan. Selain itu juga, Pekama mempunyai kerjasama dengan NCCE, yang mana dalam NCCE ini menggabungkan ketua program atau penyelaras di peringkat universiti. Menerusi NCCE inilah program pembangunan atau modul kurikulum kaunseling universiti diselaraskan bersama Pekama. Tuan-tuan, banyak kejayaan Pekama sebenarnya. Pekama yang mula ditubuhkan pada tahun 1980 ini telah banyak memperjuangkan profession counselling. Contohnya, memperjuangkan kewujudan Akta Kaunselor 1988, mewujudkan lembaga kaunselor, mewujudkan program-program advokasi kepada masyarakat. Dan sebenarnya Pekama berhasrat untuk memainkan peranan aktif membantu masyarakat menerusi program psikososial atau telecounselling, yang mana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mengalami terjejas emosinya atau memerlukan bantuan kaunseling, bantuan sokongan sosial, boleh menghubungi kami melalui talian 016-378-3475. Urus setia Pekama akan sentiasa membantu tuan dan puan. Juga anda boleh kerap melayari FB kita, FB Pekama International. Di situ ada banyak program tips daya tahan bagaimana kita ingin respon kepada persekitaran yang mencabar ini. Jadi tuan dan puan, itu sahaja pengenalan tentang Pekama. Layari website kami pekamainternational.com. Di situ ada banyak info tentang Pekama membantu masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anda kerana terus menonton Awak Okey. Saya mengharapkan semua penonton masih lagi okey kerana perbincangan ini sangat-sangat menarik. Dan saya masih lagi bersama dengan Ustaz dan juga Puan Anita, yang mana saya berbalik kepada Puan Anita. Boleh, Kalau pada awalnya kita dah bincangkan mengenai kemurungan, Puan dah kongsikan sedikit. Mungkin ya di kalangan saya pun sebagai masyarakat, kadang kita pun confused, kita pun keliru. Kadang-kadang kita ni stres ke, kita ni betul-betul kemurungan ke. Mungkin awalnya Puan dah kongsikan, tapi mungkin boleh perjelaskan lebih tepat mengenai isu ni. Boleh. Okey, stres ni sesuatu yang biasa. Kita semua ada stres. Mungkin Azlan pun stres sekarang ni dalam program ni nak tanya soalan kan. Tapi stres ni bagus sebenarnya kerana dia membantu kita untuk mencapai apa yang kita perlukan. Okey. Tetapi kalau stres yang banyak, itu yang menjadi masalah. Kalau kita tidak menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Tapi stres ni dia boleh, kalau kita terus ubah, kita boleh baik. Dah tak ada stres, kita boleh buat perkara-perkara yang kita suka, menjaga diri dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan kemurungan yang dia memerlukan rawatan, bantuan dan sokongan untuk baik, dan dia merupakan penyakit. Ini yang kita kena jelas di sini. Jadi apabila dia sesuatu penyakit, maka sudah tentu dia memerlukan rawatan. Sama dengan kalau kita ada penyakit fizikal. Penyakit fizikal, kita ada penyakit, kita melakukan rawatan, perlukan bantuan, perlukan sokongan dan sebagainya. Sama juga dengan penyakit mental. Jadi bezanya di situ. Stres adalah perkara biasa, tekanan. Stres yang banyak, yang terlebih tak bagus, tetapi boleh diatasi. Tapi kalau penyakit mental, perlu mendapat bantuan dan rawatan. Itu beza dia. Okey, sangat jelas sebenarnya. Okey. Pada Ustaz, ialah kita pada awalnya kita katakan yang mungkin stigma terhadap yang kita katakan pesakit ini kurang, mereka kurang ialah iman bersama dengan Allah dan sebagainya, beribadat. Tapi mungkin juga Ustaz boleh kongsikan dari segi zikir kita, zikrullah kita. Mungkin perkara itu adalah satu perjalanan juga dalam penyembuhan, ataupun sebaliknya, bolehkah Ustaz kongsikan? Baik, bismillah. Pertama sekali saya sentuh sikit tentang penghukuman tu yang biasa orang buat. Inilah kurang iman, kurang baca Quran dan sebagainya. Ini nasihat saya dan teguran saya kepada diri saya ni dan semualah. Sebelum kita mengutarakan kata-kata macam tu, sedarkah kita bahawa itu adalah satu sangka buruk? Itu sangkaan. Macam mana awak tahu seseorang tu tak solat? Walau mungkin satu rumah pun. Mungkin dia bangun tahajud, awak tengah tidur, berdengkur. Dalam hati dia mungkin dia tengah berdoa pada Allah. Dia berzikir dalam kereta. Macam mana seorang manusia ni boleh terus melompat menyangka bahawa kamu ni kurang ibadah, kamu kurang solat, kamu iman tak kuat. Sejak bila Allah bagi kita lesen untuk menghukum ibadah orang dan hati orang?
Jadi ini teguran saya dan nasihat saya kepada kita semua. Hentikanlah buat perkara seperti itu. Kalau awak seseorang yang betul-betul mengenali pesakit, betul-betul lah seorang suami ke, seorang ibu kepada anak ke, Ustaz memang betul, Ustaz dia ni memang tak solat, Ustaz. Kalau begitu pun, kalau pun benar, apakah cara yang terbaik? Mengajak dia, bukan menyuruh dia. Okay. Berat tau. Disuruh ni bukan benda senang. Pergilah baca Quran. Pergilah solat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari man, kita baca Quran sama-sama. Kan beza tu langit dengan bumi tu. Betul. Mari kita pergi masjid sama-sama. Man jadi imam lah. Mak nak solat dengan man. Mari kita doa sama. Mak doakan boleh. Simple switch je tu. Yes, yes. Pendekatan Choice berbeza. of Beza je. words. Choice of word. Mungkin 5 perkataan dengan 5 perkataan juga. Tapi langit dengan bumi. Betul. Sebab tu ilmu penting dan kesabaran. Dan jangan gopoh. Jangan gopoh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa peranan agama, zikir, baca Al-Quran, macam mana boleh membantu? Kalau kita lihat, rawatan keagamaan ni pertama sekali dia sebenarnya memberikan makna bagi kehidupan seseorang. Betul. Ramai mereka yang ada tekanan, depression dan sebagainya. Seringkali kita dengar hidup saya sudah tidak ada makna lagi. Betul tak? Betul. Makna ni apa? Boleh kita petik kat pokok ke? Jumpa dekat tepi pantai ke? Tapi dia besar. Bagi saya dia lebih mahal daripada minyak, lebih mahal daripada emas. Sebab bila dia tak ada, orang tak nak hidup. Apa makna ni sebenarnya? Makna ni kalau kita lihat, apa makna-makna? Dia mengaitkan semua perkara dengan semua perkara. Maksud dia semua perkara jadi berkaitan dalam hidup awak. Betul. Awak tahu kenapa awak pergi kerja, awak tahu kenapa awak makan, awak tahu kenapa awak berkeluarga, awak tahu kenapa awak pergi sekolah. Everything is connected. Awak tahu kenapa awak wujud atas muka bumi ni. Agama memberikan jawapan kepada itu. Itu satu dosage obat yang penting tu. Betul. Tapi kalau kita baca Quran, kalau kita zikir dan tidak ada aspek makna tu atau kefahaman lah senang kata maka dia punya kesan tu kita lihat dia tidak begitu ampuh lah. Sebab tu ada saja orang yang, Ustaz saya dah zikir Ustaz, tak ada apa-apa pun. Saya baca Quran Ustaz, saya solat tahajud Ustaz, tak ada rasa apa pun Ustaz. Sebab makna tu mungkin tidak ada. Jadi seruan saya adalah agama ni dia ada aspek zahir dan aspek batin. Kalau kita hanya tahu yang zahir, dia tidak terlalu berkesan sebenarnya. Jadi kita kena ada gabungan batin dan zahir, makna. Bila baca Quran, kita kena faham, kena tadabbur. Kan? Selepas tu nanti, bila ada masalah, kita baca ayat yang sama, baru dia switch on. Sebab dia dah recharge, kita dah isi dah. Bank account tu dah ada. Nak withdraw, ada duit. Kalau bank account kosong, kita nak withdraw, tu yang kadang-kadang tak rasa apa-apa. So you nak kena isi dulu. Pengisian, habis solat, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu dah cukup kuat sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan betul. Perlahan-lahan memahami makna subhanallah, menghadirkan makna dia, lepas tu pergi kepada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu positive affirmation sebenarnya dalam psikologi dipanggil. It's very powerful. Tapi dengan syarat kena faham. Dan akhirnya bila kita amalkan perkara-perkara ini, baca Quran betul, zikir dengan betul, kita akan faham makna kesengsaraan kita. Kita akan faham makna penyakit kita. Kita akan faham kenapa semua ini berlaku. Dan that is half of the problem sebenarnya. Solve bila itu dapat dijelaskan. Allahualam. Penjelasan Ustaz ni, dia ialah saya betul. Ini kita bukannya fokus kepada pesakit sebenarnya. Kita nak beri pendidikan kepada semua masyarakat. Saya juga terutama Ustaz ialah kadang-kadang kita ni kewajipan kita. Solat wajib. Baca Al-Quran wajib. Zikir mungkinlah kita akan buat. Tapi mungkin kita tak faham tu, itu yang menyebabkan apa yang Ustaz katakan tu. Kosong. Rasa Kosong. kesan terhadap kita punya spiritual kita. Tapi mungkin Ustaz sebab salah satu cabaran lah saya dulu apabila nak cuba berzikir, nak solat, mendekatkan diri dengan Allah, membaca Quran dan sebagainya. Kadang-kadang ada setengah zikir kita ada bagi amount 100 times, 1000 times dan sebagainya. Memberikan saya anxiety apabila saya tak dapat nak capai zikir tertentu, jumlah tu. Jadi macam mana Ustaz, kalau Ustaz boleh terangkan perkara-perkara begitu Ustaz? Adakah
perlu untuk nak fulfill the amount kan, bagaimana Jadi sebenarnya kalau tidak dapat fulfill tu dapat pahala lebih. Bukan kalau kurang dapat dosa. Betul. Kan? Cuma kadang-kadang sebahagian orang ni cara dia jelaskan, oh ni kena ikut macam seolah-olah dosa cobat pula. Kan? Ni 100 kali pagi, 100 kali malam. Sebenarnya tak wajib pun. Tak benda wajib. 100. Tak wajib. Betul. Cuma itu cadangan terbaik. Kan? Macam pergilah jogging. Kena 20 minit dah. Kalau 10 minit pun tak ada masalah pun kan. Dapatlah juga sesuatu kan. Jadi itulah sebenarnya. Jadi mesej saya tadi saya tanya soalan tu sebab saya nak mereka yang dekat luar sana jangan terlalu rigid apabila kita nak beribadah tu. Kadang-kadang macam dulu saya ada seorang kawan yang selalu menasihati saya, okey cuba baca Quran satu hari 1 juzuk. Bila saya tak dapat capai 1 juzuk, saya mendapat anxiety sebab dia menyumbang kepada tekanan kepada saya sebenarnya, dan kerana pada waktu itu saya tidak faham. Jadi sebab tu saya nak mereka yang di luar sana faham beribadah ni kita ikut kemampuan masing-masing sebenarnya. Baca Quran insya-Allah kalau mampu 1-2 muka surat kita cuba dan kemudian kita tambah lagi insya-Allah. Jadi perlahan-perlahan mengikut kemampuan masing-masing kemampuan sebenarnya. Tu Berbeza-beza. Betul. Betul. Kemampuan dan berbalik pada ustaz tadi, kalau banyak bukannya, kalau sikit bukannya berdosa. Dan banyak tu bukannya, ialah memang kita dapat pahala lebih, tapi yang penting kita buat semampu kita. Okey, kita ubah sikit Puan. Kita balik pada topik kita mengenai isu bunuh diri. Kalau kita melihat WHO tu mengatakan bahawa 800,000 individu mati akibat bunuh diri. Okey Puan, mungkin ialah sedikit selingan ni Puan boleh kongsikan, mungkin ada pengalaman Puan sendiri pernah terfikir ke arah itu ketika Puan bergelut dengan isu ini, dan mungkin apa yang nasihat boleh Puan kongsikan dengan isu ini? Boleh. Saya pada saat waktu yang saya gelap gelita tu Azlan, saya pernah terlintas dalam fikiran saya bahawa kalau kesakitan ini akan berakhir apabila aku mati. Bermaksud pada waktu itu saya faham kenapa orang bunuh diri, kerana saya berkata kepada diri saya pada waktu itu, now I understand why people choose to end their lives. Kerana hanya dengan mengakhiri kehidupan itu, kesakitan ini akan berhenti sebenarnya, na'udzubillah. Tetapi apa yang berlaku, saya mendapat empathy yang besar kepada mereka yang ada fikiran untuk bunuh diri dan juga mereka yang telah mati kerana membunuh diri itu sendiri. Tapi kemudiannya apa yang berlaku pada saat dan waktu dan ketika perkara itu terlintaslah, itu adalah saatnya Azlan yang saya menyerahkan, yang saya bertawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya adalah saatnya. Yang ramai orang tidak tahu macam mana saya daripada dulunya mungkin jauh daripada Allah dan sebagainya, di mana titik orang kata turning point saya itu adalah apabila saya dapat relate dengan mengakhiri kehidupan sebenarnya Azlan. Jadi nasihat saya ataupun apa yang saya boleh kongsikan adalah jalan keluar itu ada. Yang paling penting kita kena bercerita kepada seseorang yang kita percayai, yang boleh membantu kita. Bila kita nak bercerita pasal nak mengakhiri kehidupan, aku tak berguna, tak ada makna dalam kehidupan dan sebagainya, kita tak boleh bercerita kepada any Tom, Dick and Harry. Dia tak boleh. Dia kena bercerita kerana macam Ustaz kongsikan tadi, ia boleh memburukkan lagi keadaan kita pada waktu itu, dan dia memberi kesan sebenarnya kepada our mental health state dan apa yang akan kita lakukan selepas itu. Terutamanya kalau kita memang dalam keadaan krisis, mungkin kata-kata kita tu yang menyebabkan orang itu pilih untuk mengakhiri kehidupan. Jadi kata-kata, perkataan yang kita gunakan ni Azlan is very important. Jangan main cakap je. Ni penting. Saya takut kalau cakap bab ni, takut sebab ialah kita bila kita kat dalam normal ni, kita tak memikirkan terlalu sensitif. Betul. Tapi itu yang perlu ada sebenarnya untuk sebagai kita masyarakat, ialah dari segi ialah budi bahasa kita sebenarnya. Itu kita tu orang Islam, itu perlu kita jaga. Okey, balik kepada Ustaz Yalah, kalau kita berbalik kepada agama kita, Islam, Al-Quran terutamanya Ustaz, banyak potongan-potongan ayat yang boleh kita katakan sebagai panduan kita untuk dalam isu bunuh diri. Kalau kita katakan mengenai isu ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan kalau kita melihat ialah pengalaman Ustaz sendiri terapi kalau kita kaitkan dengan Al-Quran ini Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat Allah SWT berfirman Al-Quran itu syifa, dia obat. Tapi di mana titik obat Al-Quran itu yang utama sekali? Okay. Kita mungkin kata kalau demam baca ayat ni, kalau sakit jantung baca ayat ni. Saya tak nafikan kemungkinan akan berkesan bagi sebahagian orang. Okay. Tetapi ada satu bentuk obat dalam Al-Quran ni yang insya-Allah kalau dibuat dengan betul dia akan berkesan kepada semua orang. Okay. Al-Quran ni sebenarnya dia membangkitkan aspek mental kita. Okey. Dan kalau kita lihat teori yang dipanggil sebagai neuroplasticity,
saya kongsi sikit. Dah ada cerita Belum, kan? belum. Lagi Okey. ya. Saya mana-mana saya pergi saya akan ulang teori sebab dia sangat penting sebenarnya. Betul. Neuroplasticity adalah satu teori yang psikiatris banyak cakap tentangnya hari ini. Psikologis banyak cakap. Mereka mengatakan bahawa otak kita ni dia macam muscle kita. Dia boleh dibina dan kalau kita tak gunakan dia akan melemah. So dia macam plastik, you can mold it. Maksudnya kalau kita dilahirkan dengan otak tertentu tak bermakna kita akan membesar dengan otak yang sama. Boleh diubah. Boleh diubah. Jadi macam mana kalau kita hanya otak? Macam mana otak tu boleh ubah otak? Dia mesti memerlukan sesuatu selain otak untuk ubah otak tu sendiri. Apakah yang mengubah otak itu? Dia panggil mind. Minda. Dan minda ni bukan otak. Dalam agama dia panggil roh kita. Ataupun akal kita yang bukan otak. Al-Quran kalau kita lihat dia membangkitkan aspek minda itu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Sebab tu ramai orang yang ada diserang dengan penyakit mental. Mereka mula berfalsafah, perasan tak? Perasan. Mereka mula bercakap tentang apa tujuan hidup ni. Betul. Orang tak tanya. Orang yang masalah hidup dia okey tak tanya soalan-soalan macam ni. Betul. Dari mana aku datang, ke mana aku nak pergi? Kenapa benda ni semua berlaku? Betul. Itu sebenarnya adalah satu peningkatan kerohanian kalau nak ikut dari perspektif Islam. Itulah sepatutnya manusia patut fikirkan dalam hidup. Orang yang tak ada masalah mental patut ambil pengajaran. Aku patut fikir macam dia juga. Sepatutnya. Itulah yang dicetuskan Al-Quran sebenarnya. Itu yang dicetuskan oleh surah Ad-Duha, itu yang dicetuskan oleh Alam Nashrah Laka Sadrak, itu yang dicetuskan oleh Qul Huwallahu Ahad, itu yang dicetuskan oleh Al-Mulk. Membangkitkan makna supaya aspek mental itu kuat, dia dapat membantu aspek fiziologi otak. Betul. Itu yang dipanggil sebagai neuroplasticity. Betul. Jadi saya tak naklah berikan spesifik ayat ataupun zikir. Saya nak kasih kunci dia dulu. Supaya kita faham. Sebenarnya semua ayat Quran ni boleh jadi ubat. Semua zikir-zikir Nabi aja boleh jadi ubat. Tapi kita kena tahu kunci dia untuk kita buka. So, switch on. Switch on tu adalah yang saya kata tadi lah. Dia membangkit mental kita. Kemampuan kita berfikir aras tinggi, berfalsafah. Ya. Dan kemudiannya kita kena faham tujuan hidup, makna dan sebagainya. Di situ kunci dia. Baru ayat-ayat ni akan ada efek insya-Allah. Barulah ada kesannya. Betul. Okey, kalau kita tak faham, kita percaya kalau kita jumpa contoh ialah dari segi perubatan Islam, ustaz sebagai kalau dia bagi contoh kita pun balik baca tapi kenapa tak kesan? Sebab tak faham. Betul. Apa yang kalau ustaz tak menjelaskan. Betul. Okey. Dan kemudian kena ada jawapan dia, Azlan. Yap. Sebab saya bagi contoh ustaz macam waktu saya kecil, saya ada banyak persoalan besar. Di mana salah satu soalan saya adalah kenapa kita ada dekat muka bumi ni, untuk apa? Ya. Dan kemudian saya tak ada jawapan untuk benda tu, Azlan. Jadi benda tu it bothered me. Jadi saya ada anxiety disebabkan oleh jawapan tu saya tak pernah dapat. Dan kemudian saya tak tahu macam mana nak bertanyakan pula soalan tu. Mungkin rasa pada waktu tu lah sebab kecil kan, mungkin rasa soalan bodoh ke, kan mungkin kenapa aku ni normal ke tanya soalan Ada merepek ustaz ke. pun marah. Ustaz pun marah juga kan tanya soalan macam tu. Kadang-kadang. Dan saya tak pernah berfikir lagi tentang soalan-soalan ini sampailah saya mendapat penyakit mental. Baru saya tanya macam Ustaz katakan tadi, tujuan aku hidup ni kenapa? Kenapa Allah bagi aku penyakit ni? Apa sebabnya? What is he trying to tell me? Jadi ada hikmah dia sebenarnya mendapat penyakit mental, sebab saya boleh katakan Azlan mungkin kalau saya tak ada penyakit mental saya tak akan bertanyakan soalan-soalan ni dan saya tak akan mencari jawapan pun untuk persoalan-persoalan ini sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Yalah tu yang saya selalu katakan bahawa kalau kita cakap pesakit-pesakit mental dia special lah. Tak semua orang dan ialah dia banyak yang terutamanya puan dapat. Mungkin kritikal lah, kita berfikir terlalu kritikal di tahap sebenarnya, ini. terlalu deep. Kalau kita normal kita tak fikirkan perkara lain, mungkin itu hikmahnya. Okey, puan, ialah pengalaman puan Betul. di Miasa terutamanya bersama Okey. dengan ustaz. Betul. Tapi ialah kalau kita bercakap mengenai spiritual ni, sejauh mana yang ialah kalau yang menonton ni betul ke spiritual ni adalah satu faktor dan juga langkah untuk membantu kita dalam penyembuhan? Mungkin puan boleh kongsikan. Saya rasa faktor spiritual ni terbukti dia adalah satu faktor pelindung yang sangat besar. Saya bukan saja pengalaman saya sendiri tu satu pengalaman yang besar untuk diri saya, tapi apa yang saya lihat daripada kebanyakan peers yang datang, dia merupakan spirituality ataupun keagamaan kerohanian ni is something that holds them. Mungkin tak pernah mendapat rawatan yang lain, mungkin tak pernah mendapat bantuan lain, mungkin tidak ada sokongan, tapi kerana ampuhnya mereka dengan spirituality, keagamaan, kerana dekat dengan Allah, kerana sentiasa beribadah, that is what holds them together sebenarnya. Ini apa yang saya nampak dan saya rasa ini terbukti dan jelas sebenarnya. Kerana itulah agama ni yang memberikan panduan, memberikan harapan, memberikan jalan keluar sebenarnya, Azlan. Dan itu saya sendiri pun melalui spiritual journey saya, kerana
proses penyembuhan saya, Azlan, bukan sahaja satu proses kepada penambahbaikan untuk diri saya sebagai seorang manusia individu, tetapi it was a spiritual journey for me. Alhamdulillah. Jadi saya rasa ramai daripada peers yang akan agree, bersetuju dengan saya apabila saya katakan our journey to recovery is also parallel to our spiritual journey sebenarnya, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi saya banyak kekurangan, banyak lagi yang saya tidak tahu, tapi saya terus menerus belajar dan menimba ilmu bersama-sama, insyaAllah. Ya, secara tak langsung, kerana dia bukannya kita mencari perkara-perkara yang ialah kita nampak, tapi spiritual ni sebenarnya ialah agama kita juga menuntut sebenarnya Ustaz, bukannya kepada pesakit, kepada yang normal macam saya terutamanya. Itu perkara yang perlu kita ambil lah. Okey Ustaz, spiritual ni mungkinlah Miasa adalah satu platform untuk kita dalam proses bantu pesakit dan juga yang terlibat ataupun terkena dengan isu kesihatan mental ni. Tapi mungkin Ustaz, kalau kita bercakap mengenai penonton ni kadang education mereka bukannya semua mereka jelas. Mungkin tak tahu mungkin Miasa tu di mana dan sebagainya. Tapi mungkin kalau mereka melihat terhadap perubatan segi spiritual ni, mungkin apa yang boleh Ustaz katakan perkara ini? Baik, kami di Miasa, falsafah kami adalah biopsychosocial spiritual. Kita nak melihat manusia ni sebagai multidimensional lah, kan. Allah pun sebut dalam Al-Quran, aku cipta manusia daripada tanah, lepas tu aku tiupkan roh. Maksud dia ada aspek fizikal dan ada aspek spiritual ya. Jadi kalau kita hanya memberi penekanan kepada salah satu tempang, kemungkinan itu akan meneruskan masalah ini. Jadi kita akan melihat secara holistik. Maka di Miasa kami ada beberapa sesi di mana saya dan seorang psikiatris akan duduk dan assess pesakit. Okey. Dan kalau dia menunjukkan simptom-simptom penyakit mental, maka ahli psikiatris tersebut akan buat follow up dengan dia. Tapi jika ada menunjukkan simptom-simptom penyakit spiritual, masalah akidah ke, ataupun masalah gangguan sihir ataupun jin, maka saya akan ambil daripada situ. Tapi ada juga yang bergabung, kan? Dia ada penyakit spiritual, dalam masa yang sama juga ada penyakit mental, maka kami menggalakkan untuk buat dua-dua sekali. Betul. Sebab ada tempat-tempat tertentu yang kalau ada datang pusat rawatan Islam, jangan makan ubat. Ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Saya pernah dengar. Betul tak? Ada terbalik. Dia dah pergi rawatan dengan psikiatris, tak payahlah pergi perawat-perawat lagi ni. Tak payah ruqyah-ruqyah semua ni. Pada saya, kenapa? Apa masalah dia kita buat dua-dua sekali? Dan ruqyah ni pun dia tidak ada harm dia pun. Betul. Kalaupun tak ada jin pun, dia hanya baca Al-Quran dan tidak membawa apa-apa mudarat. Cuma hati-hatilah bila nak cari pusat-pusat yang memberikan khidmat-khidmat seperti ini. Betul. Dia ada beberapa syarat dia, tapi saya rasa tak sempat kot untuk betul. saya. Dia kalau dia kalau semakin dan setiap episod saya bersama dengan semua panel, dia satu perkara yang baru dan kalau boleh saya nak tanya semua benda sebab dia memberikan satu manfaat kepada saya dan juga saya percaya kepada semua penonton dah. Betul. Dan berkait dengan isu ini, saya rasakan bukan hanya kita nak fokus apa itu bunuh diri dan kebunuhan sebagainya, tapi sebenarnya ialah dari segi spiritual kita sebagai umat dan juga sebagai beragama Islam, satu perkara yang perlu kita terokai dan perlu kita faham. Bukan hanya dari segi bantuan kalau kita terjebak ataupun sebagai pesakit, bukan hanya dari segi kita cari bagaimana nak ubat, tapi spiritual juga membantu kita. Saya dapat rasakan perkara itu. Baik. Betul. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih Terima kepada kasih, Puan Ustaz. dan sekali lagi terima kasih kepada anda kerana sentiasa dan terus menjadikan Awak Okey adalah satu platform yang terbaik untuk anda lebih luas pengetahuan anda mengenai InsyaAllah. kesihatan mental. Salam hormat. Terima kasih. Jumpa lagi. Pernahkah kau rasa hilang pertimbangan dan tak tentu arah? Mencari diri yang hilang bagai ditelan gelap malam? Pernahkah kau rasa bagai terperangkap di tubuh yang salah? Rasa ingin lari sejauh-jauhnya, tetapi terjerat di minda sendiri. Bahu terasa berat bagaikan memikul satu beban yang tak mampu lagi untuk ditanggung. Terlalu berat sehingga tak mampu lagi nak dikongsi, walaupun dengan orang yang paling disayangi. Pernahkah kau rasa jantung berdegup laju, panik, takut, berpeluh tanpa sebab?
Pada masa inilah, bersendirian bukan satu pilihan. Ada masanya kita perlukan seseorang yang boleh mendengar suara kecil hati kita. Salah langkah, kisah kita dipandang remeh dan dijadikan bahan ejekan. Jadi, siapa yang kita perlukan? Siapa yang akan menjadi peneman di saat kita lemah? Di saat kita perlukan bahu untuk bersandar. Masa inilah kita sebagai masyarakat prihatin bersama-sama membantu menyuluh hidup mereka yang dalam kegelapan. Kita mulakan dengan, awak okey?